Sematkan semula sasaran pertumbuhan KDNK realistik. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya di Laila Kadir dalam Berita Tengah Malam. Sematkan semula sasaran pertumbuhan ekonomi negara bagi tahun ini kepada antara 3 dan 4% adalah realistik. Penganalisis ekonomi Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berpendapat sematkan keluaran dalam negara kasar KDNK itu dibuat setelah mengambil kira faktor kadar jangkitan yang masih tinggi dan langkah pembendungan COVID-19 di seluruh negara. Berikutan kes harian yang tinggi, kebanyakan negeri juga masih berada di bawah fasa 1 Pelan Pemulihan Negara. Fasa 1 merupakan fasa yang agak ketat dari segi SOP-nya. Namun, negeri-negeri yang masih kekal di bawah fasa 1 ini adalah negeri yang paling banyak menyumbang kepada KDNK negara seperti Selangor dan Kuala Lumpur. Kedua-duanya menyumbang 40% daripada KDNK dan juga negeri Johor dan Kedah. Maka disebabkan itu juga apabila kita lihat laporan daripada Bank Negara ini, mereka turut menyemak turun unjuran keseluruhan KDNK untuk tahun ini. Namun jelasnya pertumbuhan ekonomi yang positif dapat disaksikan sekiranya lebih banyak negeri yang beralih ke fasa 2 dan 3 dengan lebih pantas dibantu kepesatan program vaksinasi. Jika kita berjaya mempercepatkan proses vaksinasi supaya sekurang-kurangnya 80% penduduk dewasa di Malaysia mendapat 2 dos menjelang Oktober ini, maka lebih banyak negeri akan dapat beralih ke fasa 2 dan juga di fasa 3 sekaligus akan mempercepatkan pembukaan ekonomi di seluruh sektor dan kawalan pergerakan akan dilonggarkan memudahkan perjalanan ataupun pergerakan penduduk menentasi daerah dan negeri. Langkah berkenaan katanya akan membantu pertumbuhan ekonomi yang positif pada penghujung tahun ini yang akan berterusan hingga tahun hadapan. Wanita hamil perlu diberi keutamaan mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 bagi mengelak sebarang risiko berbahaya. Menurut Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Rina Muhammad Harun, setakat ini kira-kira 60% telah mendapatkan suntikan daripada jumlah keseluruhan yang mendaftar. Ibu-ibu yang telah pun mendaftar dalam MySejahtera terus diberikan keutamaan untuk mendapatkan vaksin. Ya, saya difahamkan ada hampir dekat 150,000 ibu-ibu mengandung yang mendaftar untuk mendapatkan vaksin, tapi sehingga sekarang lebih kurang dalam 60% telah pun mendapatkan vaksin dan kita harap bahawa keutamaan diberikan kepada ibu-ibu yang mengandung ini. Beliau berkata demikian selepas meninjau pelaksanaan projek rintis penyumbaran luar di Rumah Sri Kenangan Sri Iskandar Perak. Sementara itu, Datuk Seri Rina berkata pelajar khususnya berumur 12 hingga 17 tahun perlu divaksin sebelum sesi persekolahan dibuka. Katanya saranan itu sejajar dengan peningkatan jumlah kes dan penularan COVID-19 ketika ini. Beliau berharap perkara ini akan diputuskan dan dilaksanakan pasukan petugas khas imunisasi COVID-19 secara berperingkat mengikut nasihat pakar. Semalam, Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah mengumumkan pemberian vaksin COVID-19 akan dilaksanakan terhadap kanak-kanak dan remaja berumur 12 hingga 17 tahun mulai 15 September ini.
Lebih 300,000 individu dari seluruh negara telah menerima vaksin COVID-19 menerusi inisiatif Program Mobilisasi Vaksin Komuniti MOVAC. Menteri Perpaduan Negara Datuk Halimah Muhammad Sadiq berkata, daripada jumlah itu 201,288 orang adalah penerima dos pertama, manakala 99,418 orang telah lengkap menerima 2 dos vaksin COVID-19. Program itu dilaksana dengan menggunakan 25 bas yang diubah suai khusus bagi program vaksinasi dan dihantar ke setiap negeri, khususnya di kawasan pinggir bandar. Bas itu semua kita hantar ke negeri-negeri. Siapa yang aturkan program vaksinasi menggunakan bas MOVAC bergerak ini? Siapa yang aturkan? Yang mengaturkan program ini adalah kita bawa kepada CITF negeri yang dimusikan oleh ada negeri Setiausaha Kerajaan Negeri, ada negeri Exco dan bersama-sama dengan Jabatan Kesihatan Negeri, dan kemudian dibawa di peringkat daerah. Kita berbincang dengan pegawai kesihatan kanan daerah-daerah dan pegawai kesihatan kanan daerah akan bawa cadangan program. Beliau berkata demikian selepas menyampaikan bantuan Kotak Mitra di Simpang Pertang Jelebu. Kotak Mitra 2021 merupakan inisiatif Kementerian Perpaduan Negara melalui Unit Transformasi Masyarakat India bertujuan untuk meringankan beban kewangan masyarakat India B40, khususnya ketika berdepan dengan cabaran ekonomi akibat pandemik COVID-19. Vaksin COVID-19 yang digunakan di negara ini terbukti berkesan terhadap varian Delta. Ini terbukti menerusi penurunan jumlah kemasukan ke hospital, unit rawatan rapi dan penggunaan alat bantuan pernafasan. Menurut Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, penelitian dibuat terhadap situasi di Labuan dan Sarawak. Semakan mendapati semua jenis vaksin yang diberi di Malaysia mampu mengekang penularan varian berbahaya berkenaan. Ekoran perkembangan itu, beliau yakin jumlah kes di Lembah Kelang mampu turun hingga 50% menjelang imuniti kelompok di wilayah berkenaan hujung bulan ini. Malaysia bakal menerima sumbangan 1 juta dos vaksin COVID-19 daripada Emiria Arab Bersatu UAE bagi membantu negara memerangi pandemik itu. Ia menjadikan jumlah keseluruhan sumbangan vaksin COVID-19 yang diterima Malaysia daripada beberapa negara kepada hampir 5 juta dos. Menteri Kanan Luar Negeri Datuk Seri Hishamuddin Hussein dalam satu kenyataan memaklumkan sumbangan itu adalah hasil hubungan akrab antara Malaysia dengan UAE terhadap usaha menangani COVID-19. Malaysia menerima lebih 7 tan peralatan perubatan pelbagai jenis yang banyak membantu usaha awal petugas barisan hadapan. Ini bukan kali pertama negara menerima sumbangan UAE. Mac tahun lepas, UAE menyumbang 20,000 kit ujian PCR dan 7 tan pembersih tangan yang dibuat khas untuk stok peralatan diplomatik Malaysia Wisma Putra yang diedarkan kepada barisan hadapan diplomatik yang berkhidmat di Malaysia dan perwakilan di luar negara. Jumlah kes baharu COVID-19 hari ini 20,670. Jumlah itu berkurangan sedikit berbanding 21,468 kes semalam. Jumlah kes sembuh 17,655 manakala kes kematian 260 menjadikan jumlahnya kini 12,228. Berikut statistik harian COVID-19 dalam negara diikuti jumlah kes mengikut negeri dan pecahan pesakit mengikut kategori.
Hari ini, Wilayah Persekutuan Labuan mencatatkan sifar kes COVID-19. Kementerian Wilayah Persekutuan menerusi Facebook rasminya mengucapkan syabas dan tahniah kepada Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah Labuan yang diketuai Ridwan Ismail serta Pengarah Jabatan Kesihatan Dr. Ismuni Buhari yang terus berusaha memastikan kes jangkitan dikurangkan. Tidak dilupakan Ketua Polis Daerah Labuan dan para anggota atas usaha keras memerangi pandemik itu, terutama ketika kemunculan kes varian Delta. Ucapan sama juga ditujukan kepada seluruh petugas barisan hadapan yang menjadikan pencapaian itu satu realiti. Hujung Julai lalu, Pulau Bebas Cukai itu selesai memvaksin 80% populasi dewasa, menjadikan wilayah persekutuan dan negeri pertama mencapai imuniti kelompok bagi membendung penularan COVID-19. 7 kawasan dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketat PKPD di Sabah dan Pahang. Ia berkuat kuasa 16 hingga 29 Ogos. Menteri Kanan Luar Negeri Kluster Keselamatan Datuk Seri Hishamuddin Hussein memaklumkan 2 lokaliti di Tawau melibatkan Kampung Sungai Pukul dan Kampung Muhibah Raya. Manakala di Ranau, kampung terlibat ialah Kampung Pakar Kawiyah dan Kampung Matupang. Di Beluran, PKPD dilaksanakan di Perumahan Ladang Excellent Challenger 2. PKPD di Dogongan, Pinampang pula melibatkan Blok G, HKL, Menggalong dan kawasan perbandaran Dugongan Fasa 2. Masing-masing satu lokaliti di Kota Belot dan Kudat melibatkan Kampung Sembirai, Lebak Enggat dan Kampung Tuhau Matunggong. Manakala di Pahang, PKPD dilaksanakan di Kampung Orang Asli Terisu, Pos Terisu, Cameron Highlands. Jalur Gemilang, simbol kedaulatan. Ayuh kita kibarkan bersama. Demi Malaysia tercinta, kita harungi bersama. Jalur Gemilang, lambang kebersamaan kita. Bukan sekadar selembar kain. Jalur Gemilang, tanda Malaysia prihatin. Ayuh kita kibarkan sempena Bulan Kebangsaan. Jalur Gemilang, lambang negara merdeka. Bersama kita, budayakan. Megah berkibar, semangat berkobar. Demi Malaysia, kita mesti menang. Bersua kembali, Parti Bersatu Sabah PBS menyokong penuh pengumuman Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkaitan rang undang-undang RUU anti lompat parti sekiranya mendapat sokongan rentas parti dalam undi percaya di Parlimen nanti. Ketua Penerangannya Datuk Julita Manjungki berkata RUU berkenaan mampu membawa kestabilan politik di peringkat negeri dan persekutuan. Beliau yang juga adun Matunggong berkata RUU ini penting dan seharusnya disokong ahli parlimen kerana impaknya mengekalkan kestabilan negara dan mengutamakan kehendak rakyat. PBS turut menyokong cadangan dan langkah-langkah reformasi dalam pentadbiran yang akan dibuat sekiranya mendapat sokongan rentas parti undi 2/3 di Dewan Rakyat dan Dewan Negara. RUU anti lompat parti merupakan antara 7 perkara yang diumumkan Perdana Menteri semalam dalam rangka persefahaman rentas parti. Tiada mesyuarat tergempar di kediaman Tan Sri Muhyiddin Yassin hari ini. Perkara itu disahkan penasihat khas kepada Perdana Menteri bertaraf Menteri Datuk Seri Ahmad Faizal Azumo ketika ditemui media di luar kediaman Perdana Menteri di Bukit Damansara petang tadi. Mesyuarat pengurusan parti tadi. Saya memperkongsikan mesyuarat pengurusan parti. Buku apa Datuk Seri tadi? Sekejap je. Apa-apa hal nanti parti akan keluarkan kenyataan.
Mesyuarat berkenaan berlangsung kira-kira sejam turut dihadiri barisan kepimpinan Parti Bersatu yang lain. Antara kenderaan yang dilihat membawa pemimpin Bersatu ialah Ketua Serikandinya Datuk Seri Rina Muhammad Harun serta Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu iaitu Datuk Seri Muhammad Azmin Ali dan Datuk Seri Muhammad Rizwan Mat Yusof. Semua parti politik perlu bersikap terbuka dan merangka persefahaman bagi memastikan usaha memulihkan negara daripada pandemik COVID-19 dapat dilaksana dengan baik. Penganalisis politik dan media sosial UiTM, Profesor Madya Dr. Sarah Chinasamy berkata, tekanan politik ketika ini harus dihentikan agar usaha memulihkan situasi kesihatan dan ekonomi dapat diteruskan sebelum pilihan raya umum ke-15 diadakan. Jelasnya negara memerlukan kestabilan politik dan sebarang tekanan politik harus dielakkan. Sikap keterbukaan parti-parti politik adalah terlalu penting ketika ini dan bukannya masa untuk menuding jari sesama sendiri. Jadi seruan ini tidaklah harus kita perlekehkan ataupun dipandang ringan ataupun tidak diterima di atas tekanan pucuk pimpinan oleh mana-mana parti di atas prinsip kepartian, kerana fokus utama pada waktu ini adalah untuk kita mengakhiri pandemik COVID-19. Dari Rumah Persekutuan ke Putrajaya, generasi masa kini mungkin mengenali Putrajaya sebagai pusat pentadbiran kerajaan persekutuan. Ironinya, ramai tidak mengetahui fakta kewujudan Rumah Persekutuan atau Federal House di Jalan Hishamuddin, Kuala Lumpur yang merupakan sebahagian titik permulaan pembentukan negara. Laporan terperinci bersama wartawan Suhail Muhammad Noor. Sungguh gemilang negeriku yang ku puja. Di sebalik bangunan pencakar langit dan seni reka bentuk moden, di Kuala Lumpur ini juga terkenal dengan seni bina warisan yang merakam 1001 sejarah pembentukan negara. Terletak kurang 100 meter dari Dataran Merdeka. Bangunan 7 tingkat itu mempunyai keluasan 8,281 hektar. Rumah persekutuan itu satu ketika dahulu pernah menjadi pejabat beberapa mantan Perdana Menteri termasuklah Tunku Abdul Rahman dan Tun Abdul Razak. Pembukaannya telah dirasmikan Pesuruhjaya Tinggi British terakhir Persekutuan Tanah Melayu iaitu Sir Donald Charles McGillivray pada Julai 1954. Dengan kos pembinaan 2.7 juta ringgit, ia adalah bangunan kerajaan terakhir dibina British sebelum kemerdekaan. Rumah persekutuan ini tidak sebesar mana, tidak semewah mana sebagaimana bangunan yang ada sekarang. Namun begitu, ia premis yang kecil ini bisa melahirkan manusia-manusia yang punya pemikiran yang hebat, punya jati diri yang kuat. Premis yang kecil tetapi memberikan satu kesan yang amat signifikan dalam sejarah pembinaan negara. Pada tahun 1956, Rumah Persekutuan itu juga pernah menjadi ibu pejabat Radio Melaya sebelum kewujudan Radio Televisyen Malaysia RTM. Ia juga menjadi tempat persembahan dan rakaman dibuat oleh biduan dan biduanita legenda negara Allahyarham Tan Sri P. Ramlee dan Allahyarhamah Puan Sri Saloma ketika itu. Pada tahun 1969 barulah ibu pejabat Radio Malaysia ni berpindah ke kompleks Angkasa Puri sekarang. So maknanya sejarah Rumah Persekutuan ini amat signifikan dengan sejarah RTM juga. Dibina khusus bagi menempatkan institusi pentadbiran kerajaan yang semakin berkembang selari dengan kemajuan negara ketika itu. Ia merupakan bangunan pejabat kerajaan yang pertama dibina dalam bentuk menara tinggi dengan kemudahan lift. Antara jabatan yang pernah ditempatkan di sini ialah Ibu Pejabat Pos, Kementerian Pelajaran dan Jabatan Penerangan. Dan kini bangunan itu menempatkan Pejabat Tanah dan Wilayah Persekutuan. Oleh kerana signifikan dan nilai warisan yang ada pada bangunan tersebut, ianya telah diwatakan sebagai warisan kebangsaan di bawah Akta Warisan Kebangsaan 2005, Akta 645
pada 27 April 2009. Dari Rumah Persekutuan ke Putrajaya, ikoniknya bangunan-bangunan kerajaan ini menjadi legasi pentadbir dalam terus memimpin negara yang mempunyai kepelbagaian kaum dan juga menjadikan Malaysia sebuah negara yang berdaulat dan terus merdeka sehingga hari ini. Selamat Hari Kebangsaan yang ke-64. Malaysia prihatin. Laporan Soha Muhammad Nur, Berita RTM. Berita sukan, usia yang semakin meningkat bukan sesuatu yang perlu dirisaukan. Itu pandangan bekas Ketua Pegawai Eksekutif Institut Sukan Negara ISN, Dr. Khairi Zawi terhadap jaguh berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang berhubung peluangnya pada Olimpik 2024 di Paris. Menurut beliau, sentuhan sains sukan dan teknologi mampu mempersiapkan atlet tersebut ke arah lebih baik. Menurut beliau, komposisi badan atlet berbasikal akan berubah mengikut usia sekaligus memerlukan bantuan sains sukan bagi meningkatkan kemampuan pelumba. Definitely there will be changes dan the sport science yang kita perlu, the support service untuk memastikan persiapan terbaik perlu mengambil kira perubahan-perubahan fisiologi, perubahan psikologi yang bakal berlaku. Jadi acuan sport science-nya kelak perlu disesuaikan dengan umur dia untuk bertanding ketika itu. The biggest investment saya nampak ataupun the biggest planning saya nampak is definitely the recovery program dan the nutrition program. Kita boleh tumpukan kepada program pemulihan, recovery from training, recovery from injuries. The body has to expect, a 36-year-old body perlu expect to be more susceptible to injuries. Jadi di situ we need to have a good program, something like a kita selalu dengar rehab kan. So this one is something like a prehab, to ensure he is always in a good shape. And then definitely the nutrition plan. Datuk Azizul Hasni bakal mencecah usia 36 tahun pada Olimpik 2024. Menjelang kempen Sukan Paralimpik 2020 di Tokyo, Ketua Jurulatih Olahraga Para Negara R.J. Ganathan optimis atletnya akan membawa pulang 2 atau 3 pingat dari tamasya berprestij itu. Selain olahraga, R.J. Ganathan turut yakin dengan kemampuan atlet para bagi acara lain seperti angkat berat, memanah dan badminton untuk membawa berita gembira buat kontijen negara yang diletakkan sasaran 3 pingat emas. Menurut beliau, pada penyertaan kali ini, laluan sukar bakal ditempuh kontijen negara disebabkan kurangnya penyertaan kejohanan luar. Memang ada satu tekanan. Tekanan itu kita boleh mengatasinya pasal kita ada psikologis untuk atlet. So, in material, we will come back. I can guarantee you, pasukan olahraga will come back medals. And we might break Olympic record. Ganathan turut menambah matlamat sebenar mereka di Paralimpik adalah untuk mengekalkan prestasi baik di Rio dan pastinya untuk memperbaiki rekod masing-masing. Pasukan olahraga dibarisi Rizwan Puzi bagi acara 100 meter kategori T36, Ziad Zulkifli acara lontar peluru F20, Abdul Latif Romli acara lompat jauh T20, Wong Kaji acara lompat jauh T13 dan juga Siti Nur Yasah Muhammad Arifin acara 400 meter T20. Sementara itu, Ganathan turut meletakkan keyakinan tinggi bahawa salah seorang atletnya, Muhammad Ziad Zulkifli, mampu mencipta kejutan luar biasa dalam acara lontar peluru F20. Satu hari bulan, dia janji dengan saya dia akan bagi hadiah untuk Malaysia 31 hari bulan. Satu penghormatan ke Ziad, he will do it. So my athletes all
semua confident they will do it. Dia pula cooling down coaches. Coach, you sabar, kami akan buat terbaik. Tekanan kami, Diang so Diang janji Diang kamu terbaik. Paralimpik dijadual membuka tirai pada 24 Ogos 2021 di Tokyo, Jepun. Baiklah, sekian berita tengah malam. Saya Deliala Kadir. Assalamualaikum dan selamat beristirahat.